Datuk Muhammad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah Mampu. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor USIM. Yang berbahagia Datuk Dr. Nur Aliyah Muhammad Zahri, Timbalan Ketua Pengarah ICT Mampu. Yang berbahagia Datuk Dr. Zahri Usman, Perunding ICT dan Strategi ICT Mampu. Yang berusaha Encik Muhammad Haizwan Rozali, Pendaftar USIM. Yang berusaha Encik Jasmine Diamond, Ketua Pustakawan USIM. Yang berusaha Encik Daim Saian, Pengarah Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti USIM. Yang berusaha Encik Idris Takian, Pengarah Pusat Teknologi Maklumat USIM. Yang berbahagia Dr. Kamaluddin Sa'adan, Pengurus Projek ISP USIM. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Dekan-Dekan, Pegawai-Pegawai USIM, Pegawai-Pegawai Mampu, Div kehormat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi membuka tirai dan memohon keberkatan seluruh pengisian majlis, dengan segala hormatnya dipersilakan Yang berbahagia Dr. Zaidul Rijal Abdul Razak, Pensyarah Fakulti Pengajian Bahasa Utama, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة والسلطان والقدرة والبرهان والمعروف بالإحسان الموصوف بالجود والامتنان المحمود بكل لسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat-Mu Tuhan, kerana pada hari yang mulia ini kami dapat berkumpul dan mengadakan majlis pelancaran dan penyerahan dokumen ISP Universiti Sains Islam Malaysia. Engkau berkatilah dan rahmatilah majlis yang kami adakan. Kurniakanlah kepada tetamunya kesejahteraan dan kemuliaan yang berterusan, dan limpahkanlah mereka perkenan dan keredaan-Mu yang berpanjangan. Kerana sesungguhnya hanya kepadamu jualah tempat kami memohon keberkatan dan keredaan. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah kejayaan yang dicapai pada hari ini sebagai wadah untuk kami meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran maupun pentadbiran di universiti ini. Engkau jadikanlah majlis yang diadakan ini juga sebagai titik tolak untuk kami menganjurkan kerjasama yang lebih erat di masa hadapan. Ya Allah, permudahkanlah kami dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan urusan dunia kami. Bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu, agar segala amalan kami akan ditimbang di atas neraca kebaikan-Mu di hari pembalasan nanti. Sesungguhnya, apa yang kami laksanakan ini adalah semata-mata untuk memastikan segala urusan dapat ditadbir dengan cekap dan sempurna, demi melahirkan generasi yang berilmu dan cemerlang. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina wa muqassirina li 'amilina wa hab lana al-kulla biwajhika al-karim ya rabbal alamin. Rabbana ja'alna miftahan lil khair وأجل الخير على أيدينا واجعلنا مباركا أينما كنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Letak buluh kajang 10, laksana di titik, kias ibarat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat.
Terima kasih diucapkan di atas bacaan doa sebentar tadi. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang melimpahkan rahmatnya kepada kita untuk bertemu pada hari ini. Terima kasih dan selamat datang diucapkan ke Majlis Pelancaran dan Penyerahan Dokumen ISP USIM 2011-2015. Semoga dengan kehadiran hadirin sekalian dapat menyemarakkan lagi seri majlis pada hari ini selain menjadi manifestasi kepada peningkatan kualiti dan produktiviti melalui aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Hadirin sekalian, penyediaan dokumen ISP USIM 2011-2015 telah melalui pelbagai peringkat termasuklah beberapa siri mesyuarat, perbincangan maupun pertemuan. Antara usaha yang dilakukan adalah dengan mengadakan bengkel pada 30 dan 31 Oktober 2010 bagi menyenaraikan inisiatif dan program ICT selain mengenal pasti dan merancang pelan tindakan ICT USIM. Pasukan ISP USIM juga telah melawat pasukan ISP mampu bertempat di Cyberjaya pada 16 November 2010 bagi mendapatkan panduan penyediaan dokumen ISP. Dan Alhamdulillah, kini dengan bangganya, dokumen ISP USIM telah pun disempurnakan. Hadirin sekalian, bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman, bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon, kata Alwan. Majlis pada hari ini diteruskan dengan ucapan Alwan daripada pihak USIM. Maka dengan sukacitanya dipersilakan Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor USIM untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syarafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Yang dimuliakan yang berbahagia Datuk Muhammad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah yang berbahagia Datuk Nur Aliyah Muhammad Zahri, Timbalan Ketua Pengarah ICT Mampu, yang berbahagia Datuk Dr. Zahri Osman, Pembimbing ICT Pelan Strategi ICT Mampu, Yang Berusaha Puan Nurhayati Yaakob, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Pasukan Perunding ICT Sektor Awam Mampu, Merangkap Ketua Pasukan Perunding ICT USIM 2011-2015, yang berusaha akan daripada USIM Tuan Pendaftar Cik Muhammad Aizwan Rozali, yang berusaha Ketua Pustakawan Cik Jasmine Jaimun, juga selaku Chief Knowledge Officer. Kena sebut betul-betul kerana singkatan dia CKO. Yang berusaha Encik Zaim Sa'yan, Pengarah Pembangunan. Yang berusaha Encik Des Tayan, Pengarah Pusat Teknologi Maklumat. Yang berbahagia Dr. Kamuddin Saddan selaku pengurus projek ISP USIM 2011-2015. Rakan dekan, ketua-ketua jabatan, pegawai daripada Mampu, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terlebih dahulu izinkan saya melafazkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izin dan inayahnya pada petang yang berbahagia ini di Dewan ini dapat kita sama-sama berkumpul
bagi satu majlis yang bersejarah, majlis yang sangat penting kepada USIM, iaitu Majlis Pelancaran dan Penyerahan Dokumen ISP USIM 2011-2015. Pada kesempatan ini, marilah kita juga sama-sama memanjatkan setinggi syukur kepada Allah SWT kerana terus dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Seterusnya dilapangkan dada dan juga masa kita untuk kita sama-sama terus berusaha demi untuk meningkatkan lagi kemampuan dan keupayaan pentadbiran perkhidmatan awam khususnya di sini. Pada kesempatan ini saya juga ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih khususnya kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Zabidi Zainal selaku Ketua Pengarah mampu kerana sudi hadir ke USIM, melapangkan masa. Pertama kali Datuk ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke USIM. Yang duduk berhampiran saja dengan Putrajaya walaupun di negeri yang berasingan. Kita di pinggiran, kalau lalu ikut belakang tu saya selalu sebut kat Datuk Zahri 20 minit saja daripada Putrajaya. Lalu ikut Sabah Jaya. Jadi terima kasih banyak Datuk kerana melapangkan masa, dapat meluangkan masa hadir bersama-sama kita pada kali ini. Pastinya keadaan Datuk memberikan semangat yang berkobar-kobar untuk kita meneruskan usaha ini. Dan sememangnya di USIM ini, kita ICT ini menjadi salah satu daripada trust kepada sistem pentadbiran, pengajaran, pembelajaran dan juga aspek pengurusan. Jadi saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada khususnya kepada tim yang berusaha keras untuk menyediakan plan strategi ini yang diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Zahri Osman, bertumpus rumus sampai bersedia ganti pengarah Pusat Teknologi Maklumat kita. Akhirnya siap je. Alhamdulillah ya, saya masih ingat lagi beberapa bengkel yang kita hadir di Equatorial, kemudian pindah ke KLIA, ya. Berbagai-bagai tempat, di gunung, di laut, di hutan, semua ada untuk menyiapkan dokumen ini. Pastinya dokumen ini sangat penting kepada kita di USIM kerana sebagai sebuah IPT yang menawarkan perkhidmatan kepada berbagai-bagai pihak dan pastinya sistem pentadbirannya begitu kompleks. Kita bukan sahaja berurusan dengan para pelajar dalam sistem pengurusan pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga kita berurusan dengan para pencarah dalam konteks penyelidikan, penerbitan, dan kita juga sebagai sebuah universiti yang baru berurusan dengan berbagai-bagai pihak luar, berbekal termasuklah kontraktor yang membantu kita membangunkan bangunan-bangunan. Kita masih lagi dalam proses pembangunan fizikal. Jadi ini semua memberi tekanan kepada sistem pentadbiran. Jadi kalau kita tidak dapat menguruskannya secara sistematik, pastinya agak sukar untuk kita menyelaraskan kerja-kerja ini supaya ianya memberikan hasil dan juga impact seperti yang diharapkan. Sehingga kini alhamdulillah kita, bagi saya merasakan kita berjaya juga ya, melaksanakan tugas ini. Kalau kita lihatkan dari segi penggunaan sumbernya, kita masih lagi mengekalkan kaki tangan pentadbiran kita berbanding dengan kaki tangan akademik kepada nisbah 1:1. Dan ini kita merasakan satu tahap yang agak cekap juga berbanding dengan benchmark dengan IPT yang lain. Tapi kita tidak boleh bandingkan diri kita dengan IPTS lah. Mereka ini lagi, orang kata, lagi jimat dari segi staf pentadbirannya. Tapi ini satu perkara yang kita memang berikan perhatian, dan kita dapati bahawa ICT lah yang membantu kita banyak dalam hal ini untuk kita dapat mengekalkan
satu sistem yang berstruktur, yang mudah kita ikuti dan juga konsisten di dalam kita melaksanakannya. Sememangnya lah seperti yang berbahagia Dato' hadirin hadirat sedia maklum bahawa pengurusan IPT pada hari ini tidak mudah. Ini kerana terlalu banyak perubahan yang berlaku di luar sana. Di peringkat kementerian sendiri kita lihat pembangunan PSPTN, Plan Strategi Pendidikan Tinggi Negara, itu banyak mempengaruhi apa yang kita laksanakan di sini. Setakat ini kita di PSPTN itu sendiri sudah ada 23 CAP, Critical Agenda Program, dan dikatakan akan bertambah lagi. Ya. Jadi ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi gerak kerja kita di sini dan kita perlu menyusunnya dengan berhati-hati. Terutama sekali USIM sendiri mempunyai falsafah dan prinsip pembelajaran yang tersendiri, iaitu memberikan penekanan kepada pendidikan Islam. Dan ini pastinya lah perlu disejajarkan dengan plan strategi di peringkat kementerian dan juga di peringkat negara sendiri dengan MKRA dan sebagainya. Jadi kita di sini juga kita ada KRA kita sendiri, kita ada 6 KRA USIM. Yang pertama berkaitan dengan kecemerlangan pelajar, employability dan juga holistic student development. Yang keduanya berkaitan dengan pembangunan program akademik untuk memastikan program kita ini diiktiraf dan diterima bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di peringkat antarabangsa. Yang ketiganya USIM KRA 3 berkait dengan pembangunan staf akademik. Kita berhasrat untuk melahirkan cendekiawan dan pendeta tersohor. Yang keempatnya berkaitan dengan budaya kerja staf pentadbiran. Yang kelimanya berkaitan dengan penjanaan keuangan yang sudah pun dibuat sebagai KPI pada tahun 2015 perlu dicapai sekurang-kurangnya 15% pendapatan universiti ini perlu dijana sendiri, dan pada tahun 2020 30% pendapatan universiti perlu dijana sendiri. Dan yang keenamnya USIM KRA 6 ialah tentang sistem pentadbiran yang berintegriti. Dan di sinilah banyak kita berikan penekanan kepada sistem ICT. Jadi sistem ICT ini kita dapati ada aspek-aspek tertentu yang kita memberikan penekanan. Yang biasa itu aspek-aspek rutin. Ini kita banyak otomasikan sistem pentadbiran kita. Yang keduanya berkaitan dengan pembuatan keputusan, decision making. Di dalam situasi yang sentiasa berubah-ubah ini, dasar dan juga prosedur sentiasa berubah-ubah. Kita perlukan satu konsistensi atau satu tahap yang boleh kita kata mengurangkan uncertainty. Jadi ini juga banyak dibantu dalam proses kita ini dengan ICT, strategic decision. Dan yang ketiga tadi seperti yang disebut ialah untuk memacu strategi. Ini selalu kita sebutkan bahawa sistem pentadbiran sekarang ini bukan berdasarkan kepada pentadbiran tetapi berdasarkan kepada perancangan, dan lebih lagi ialah kepada perancangan strategi. Strategi drive the administration. Kalau dulu administration drive the management, but now the strategy drive the administration. Jadi kita kena ikut strategi. Jadi ini perkara-perkara yang sangat penting yang kita perlu bantuan dari segi untuk mempercekapkan sistem pentadbiran kita supaya ianya sentiasa konsisten ataupun istiqamah, cepat, tepat. Juga dalam sistem yang kompleks kita perlukan banyak bantuan ICT. Dan pada hari ini juga ICT banyak digunakan bukan sahaja untuk tujuan pentadbiran tetapi untuk kegunaan pelajar juga. Iaitu pelajar banyak gunakan sekarang ni ICT untuk PMP, pengajaran dan pembelajaran. Mereka banyak menggunakan YouTube, blog, Facebook dan sebagainya sebagai sumber pengajaran pembelajaran. Kita di perpustakaan sendiri pun banyak sumber-sumber online untuk dicapai oleh pelajar. Jadi ini sudah menjadi satu bahan lazim yang mana memerlukan satu infrastruktur yang begitu mantap untuk kita menyediakan kemudahan ini. Ya, terutama sekali dengan dunia hari ini sedikit saja isu terus keluar dalam blog dan juga
juga dalam surat khabar, dan kita terpaksa tangani perkara ini dengan betul. Jadi inilah yang menjadi tekanan kepada kita untuk kita membangunkan satu sistem ICT yang mantap untuk USIM. Jadi saya sangat berterima kasih, sangat terhutang budi kepada pihak mampu kerana telah membantu USIM banyak dari segi ini untuk kita dapat memahami tentang infrastruktur keseluruhannya dan konsep pembangunan seterusnya. Ini sangat penting untuk USIM bergerak ke hadapan dalam masa 5 tahun sehingga tahun 2015 nanti. Walaupun USIM pada awalnya bergerak secara dalaman ya, untuk membina sistem-sistem yang ada. Sekarang ini kita ada lebih kurang 36 sistem aplikasi yang dibangunkan, hampir kesemuanya adalah daripada dalam. Ada 1-2 saja sistem yang kita bangunkan di luar, termasuk sistem klinikal di Fakulti Pergigian dan juga di INFAT, Institut Fatwa kita. Yang lain dan juga MyArif, iaitu sistem pengurusan fasiliti. Yang lain itu, yang 33 lagi itu semua kita bangunkan di dalam, dan alhamdulillah setakat ini kita lihat dari segi prestasinya amat memberangsangkan, banyak membantu dari segi konsistensi tadi dan juga mengurangkan kos, khususnya kos pentadbiran dan juga penggunaan staf. Misalnya dalam salah satu sistem kita yang kita panggil e-nilai, ini adalah sistem penilaian kursus yang dibuat oleh pelajar setiap semester. USIM kini mempunyai 673 kursus yang kita tawarkan setiap tahun dalam 24 program sarjana muda dan 20 program peringkat sarjana dan PhD. Jadi kursus-kursus di peringkat sarjana muda ini sebab ianya tertakluk kepada penilaian MQA, maka kita perlu buatkan penilaian kursus tahunan. Jadi kita bangunkan sistem e-nilai dan ini banyak membantu. Kalau dahulu proses penilaian kursus ini 6 bulan baru dapat hasilnya, sebab masa itu kita pakai borang OMR. Sekarang ini dia online. Jadi dalam masa 1 hari sudah dapat laporan siapa dia top 20 pencara dan bottom 20 pencara. Kita tahu student akan menilai ya pada hari ini, dan kita bentangkan dalam Senate dan kita bincang, dan dari peringkat fakulti sendiri membantu pencara-pencara yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Jadi inilah keberkesanan yang kita dapat melalui sistem ICT yang kita gunakan. Selain pada situ juga e-nilai ini dapat menjimatkan kos hampir RM70,000 setahun dari segi kos borang OMR-nya, penggantian mesin OMR yang selalu rosak sebab terlalu banyak ya. Bayangkan kita ada 6,000 orang pelajar kali dengan 600 lebih kursus, memang banyak. Nak dinilai mesin itu selalu kena ganti. Tapi hari ini tak perlu lagi ya. Jadi ini kesan yang sangat baik yang kita dapatlah sebagai contoh yang kecil saja yang kita buat di USIM. Termasuk jugalah kita adakan sekarang ini e-meeting. E-meeting ialah sistem meeting online. Sudah tidak ada lagi kertas kerja secara hard copy. Ada 11 mesyuarat melalui e-meeting sekarang ini, mesyuarat yang besar-besar, dan ini menjimatkan kita lebih kurang 200 rim kertas setahun, dan juga menjimatkan dakwat mesin cetak, fotokopi mesin, dan juga servicing mesin fotokopi. Tapi ada juga implikasi di mana sekarang PAR kita sudah tak ada kerja. Kalau dulu dia sebelum mesyuarat dia sibuk tension dia ya, nak fotokopi agenda mesyuarat, minit-minit kertas kerja mesyuarat. Hari ini dia dah tak ada kerja, dia pun dah risau takut dia kena buang pula ya. Ini salah satu implikasi lah yang terhasil ya. Dan kita tengah usahakan macam mana nak selesaikan masalah dia, sebab dia PAR, kita nak suruh dia jadi technician, nanti union dia datang pula. Jadi masalah. Dia berkait-kait. Tapi kita cubalah nanti bagaimana untuk kita agihkan tugas. Tapi saya sendiri merasakan bahawa inilah mungkin apa yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang kita kena bagi value add dan juga high income ya.
Walaupun ini di peringkat yang paling rendah dalam sistem pentadbiran seorang PAR, tapi oleh kerana kerja dia sudah berubah dengan kita membangunkan sistem ini, maka dia boleh buat kerja yang high value, mungkin gaji dia pun boleh lipat lagi, dapat gaji yang lebih tinggi. Jadi ini perkara saya rasa kes tadi yang paling mudah dalam sistem pentadbiran. Mungkin akan ada di peringkat-peringkat yang lebih tinggi, akan ada perubahan skop kerja ini melalui proses ICT kita. Begitu jugalah dengan sistem e-prestasi, iaitu penilaian prestasi tahunan yang dibuat melalui online. Sekarang ini USIM ada 1,326 staf yang kita terpaksa nilai. Separuh daripadanya ialah akademik dan separuh adalah pentadbiran. Yang paling rumit untuk menilai akademik sebab dia ada 6 bidang tugas utama: pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, penerbitan, seminar, khidmat masyarakat. Jadi ini sangat rumit penilaiannya dan dulu memakan masa yang panjang. Tapi mula tahun ini kita sudah melaksanakan e-prestasi ini dan ini nampaknya berjalan dengan baik. InsyaAllah kita akan perkemaskan lagi. Kalau boleh saya sebutkan juga salah satu sistem yang kita gunakan yang memberikan kesan yang paling baik ialah sistem e-undi, iaitu pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar melalui sistem online. Jadi kita di USIM, kita telah menggunakan sistem ini sejak awal perubahan USIM lagi. Sampai hari ini Alhamdulillah setakat ini tidak ada masalah seperti yang selalu kita dengar setiap kali ada pemilihan MPP di tempat lain. Kita sudah pun memperkemaskan sistem. Kita harap tidaklah menjadi isu kemudian nanti, walaupun ada pihak yang cuba menjolok-jolok juga ya, tentang ini, tapi setakat ini tidak ada isu daripada pelajar. Yang pentingnya pelajar saya yakin cepat, dia memudahkan pelajar, dia tidak cumbersome. Sebab tu kita di USIM Alhamdulillah setiap kali ada pemilihan MPP keluar peratusan pengundi kita ialah 90% lebih ke atas. Jadi ini satu kesan yang baik. Jadi mungkin oleh kerana student kita dah biasa, jadi dia lebih selesa dengan sistem ini ya, dan kita mengambil langkah-langkah keselamatan yang tertentu untuk memastikan supaya tidak ada tomahan tertentu. Misalnya komputer yang kita gunakan untuk pemilihan MPP ini kita sewa daripada kita sewa daripada MIMOS. Ya, kita sewa daripada MIMOS. Jadi bukan sistem di dalam, bukan komputer dalam sistem. Jadi komputer tu memang kosong dalamnya. Jadi untuk masukkan data pun, kita masuk data tu di depan calon-calon tu sendiri dengan wakil-wakil. Jadi dia boleh tahu sistem kosong, tidak ada kita kata manipulation dan sebagainya. Jadi ini perkara yang kita cuba buat dan ini sangat bagus dan berjalan dengan baik. Jadi kita dapat kerjasama yang besar daripada pelajar ya. Seterusnya kita ada Ma'arif, iaitu sistem pengurusan fasiliti yang baru saja siap peringkat pertama, dan ini kita harapkan dapat membantu kita. Sekarang ini pun banyak dapat membantu kita dari segi mengatur penggunaan ruang-ruang di dalam industri. Banyak kita dapat buat penjimatan, misalnya kita banyak menggunakan kelas-kelas pada waktu malam. Sekarang ini dengan melalui sistem ini kita dapat kumpulkan kelas ini sehingga kan hanya satu bangunan sahaja yang diperlukan, instead of kita kata scattered all over, bangunan yang banyak. Jadi banyak penjimatan elektrisiti, banyak penjimatan kawalan keselamatan dan sebagainya. Jadi dan juga logistik dari segi transportation untuk menghantar dan mengambil pelajar. Jadi ini di antara contoh-contoh lah yang ingin saya sebut sedikit sebagai gambaran kepada Yang Berbahagia Datuk dan juga ahli-ahli tentang sistem-sistem yang ada. Untuk bergerak ke hadapan, pastinya dalam konteks sekarang ini kita perlukan infrastruktur yang lebih besar untuk mengambil kira penambahan pelajar. USIM pada tahun 2015 menjangkakan kita akan ada 12,000 orang pelajar. Sekarang ini kita ada 6,800. Maknanya kita akan lebih kurang sekali ganda. Dan pada tahun 2020 nanti kita akan ada 16,000 orang pelajar. Jadi nampaknya max peak itu atau optimal tempo itu adalah 2015. Dan dengan itu juga penambahan penjarah juga akan sekali ganda. Dan juga penambahan staf pentadbiran juga sekali ganda. Jadi kalau sekarang ini kita ada 1,300, kalau kita tambah pelajar kita kepada sekali ganda,
Jadi staf kita pun sekali ganda juga. Ini pastinya akan memberikan tekanan kepada sistem kita yang sedia ada, ya. Dan dengan perancangan yang telah diatur ini dalam ISP ini sangat banyak membantu yang telah pun mengambil kira perkara-perkara yang tersebut itu. Kita juga ingin melaksanakan suatu pencapaian yang lebih luas dengan konteks pengajaran pembelajaran ini, iaitu untuk menyempurnakan ataupun melaksanakan trust pertama di dalam PSPTN, iaitu Access and Equity, iaitu akses para pelajar kepada sistem USIM. Kalau dilihat dari segi fizikal ini, memanglah kampus ini hanya boleh menampung setakat 16,000 orang pelajar. Tetapi permintaan untuk pengajian yang berteraskan pendidikan Islam ini terlalu besar. Kalau kita extendkan kepada seluruh negara-negara OIC dan negara-negara minoriti Muslim, pastinya bilangan dia begitu besar. Kita menjangkakan pada tahun 2020 nanti kita akan mempunyai 100,000 orang pelajar yang dalam menggunakan sistem pembelajaran USIM. Dan pastinya kampus fizikal ini tidak boleh menampung. Oleh itu kita sedang melihat bagaimana kita boleh menggunakan ICT dalam konteks pembelajaran secara online. Dan ini sudah banyak digunakan di negara-negara Afrika misalnya, yang sekarang ini rata-rata menggunakan ICT sebagai sistem pengajaran pembelajaran. Misalnya di India itu sendiri ada satu universiti yang menggunakan online mempunyai 1 juta pelajar. Ya, jadi kita pun orang kata kecoh jugalah Ailio mendengar. Jadi ini adalah harapan dan juga impian kita pada masa akan datang, dan kita sudah pun menggerakkan sistem pembelajaran secara online ini dengan sistem MyLMS kita yang sudah ada. Dan ini kita perlu kembangkan, tetapi pastinya infrastruktur yang lebih mantap lagi perlu. Dari segi kepakaran untuk membina kurikulum dan sebagainya, itu memang sudah sedia ada di dalam universiti kita. Tetapi sokongan ICT dan juga infrastruktur ICT itu menjadi sangat penting kepada kita. Program ini kita sudah kumpulkan dalam satu projek yang kita namakan GOALS, ataupun Global Open Access Learning System, GOALS. Ini sudah pun dinyatakan di dalam plan strategik ini. Jadi saya berharap benarlah dengan bantuan yang diberikan oleh mampu kepada USIM ini, kita dapat bergerak ke hadapan, bukan saja untuk membangunkan USIM, tetapi juga untuk mencapai hasrat negara dan kementerian untuk menjadikan pendidikan sebagai hub pengajaran pembelajaran, dan sebagai sebuah negara Islam yang menjadi negara contoh. Kita ingin menyumbang dan memberi impak khususnya kepada negara-negara OIC dan negara-negara yang kita panggil negara-negara Muslim minoriti, yang mempunyai keupayaan yang tinggi umat Islamnya, tetapi kurang dari segi kemudahan. Jadi inilah perkara yang menjadi kepentingan kepada USIM. Jadi sekali lagi saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak mampu, khususnya kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Zabidi, dan juga pegawai yang ada, Datuk Zahari Osman yang secara langsung membantu kita. Ya, saya sangat berterima kasih kepada ini, dan juga tidak lupalah kepada tim saya yang di USIM ini melalui Profesor Kamarudin dan juga Cik Idris dan rakan-rakan yang lain yang ada di USIM yang banyak membantu, yang saya tahu secara langsung mereka ini memang membantu sebab saya CIO. Jadi terpaksa buat mesyuarat dengan mereka setiap masa. Kadang-kadang hangat, kadang-kadang sejuk juga, tapi selalu hangat. Sebab idea banyak, semangat tinggi, projek banyak, duit tak ada. Jadi itu kadang-kadang selalu menjadi hangat. Jadi CIO terpaksalah bersilat juga. Nak buat priority itu bukan senang, sebab semua kata projek dia penting. Jadi ini perkara-perkara yang terpaksa kita hadapi secara dalaman. Itu saya rasa tidak menjadi masalah, dan kita sentiasa menghadapi hal-hal ini. Dan pastinya dengan sokongan, kerjasama dan bantuan mampu akan lebih mudah untuk kita bergerak ke hadapan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua.
rakan-rakan yang sudi hadir pada majlis kita pada petang ini, juga saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi kalau ada kekurangan dalam ucapan saya atau dalam majlis ini, Dato', minta maaf banyak-banyak. Jadi terima kasih semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan daripada Naib Chancellor USIM. Majlis berangkamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk di atas kesudian menyampaikan ucapan. Hadirin sekalian, sudilah tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah tuan berucapan kata ucapan pemanis kalam. Seterusnya dengan segala hormatnya dipersilakan yang berbahagia Datuk Muhammad Zabid China, Ketua Pengarah Mampu, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kegemilangan dan salam satu Malaysia. Rakyat didahulukan, pencapaian utamakan. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Tadi saya beritahu Profesor ni dah pandai angkat saya tinggi-tinggi, lepas tu letak nak angkat lagi letak pandai mesti. So Encik Muhammad Aizwan Razali, Daftar USIM, Dr. Kamarudin Sa'dan, Ketua Projek ASP USIM, yang berbahagia Dr. Na'alia Muhammad Zahari, Timbalan Ketua Pengarah Mampu ICT, yang berbahagia Dr. Zahari Osman, Perunding ICT Perancangan Strategik Mampu, rekan-rekan pegawai USIM dan pegawai kanan mampu, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya juga maka dapat kita bersama-sama pada petang ini di dalam majlis yang bersejarah sempurna selesainya projek pembangunan Pelan Strategik ICT Universiti Sains Islam Malaysia bagi tempoh 2011 hingga 2015. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, yang turut merupakan pengarah projek, dan yang berusaha Dr. Kamarudin Sa'dan sebagai pengurus projek, serta semua warga USIM di atas usaha dan kejayaan menghasilkan ASP USIM ini. Tuan-tuan dan perempuan warga USIM yang dihormati sekalian, buat julung kalinya satu kolaborasi telah berjaya diadakan di antara Mampu dan USIM dalam menghasilkan dokumen ASP. USIM adalah IPTA yang pertama yang mendapat khidmat perundingan mampu, diikuti oleh yang berikutnya oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga telah selesai pembangunan ASP-nya pada bulan Februari yang lepas. Untuk makluman semua, pembangunan ASP USIM telah dimulakan pada 22 Julai 2010 dan selesai pada 31 Disember 2010 yang lalu. Skop projek pula merangkumi keperluan penggunaan dan implementasi ICT di 30 PTJ di USIM, termasuk kampus Pandan Indah, Pusat Tamhidi dan Asrama Pelajar. Penghasilan ASP USIM ini tidak akan berjaya dilaksanakan tanpa sokongan padu pengurusan atasan serta komitmen yang jitu pegawai-pegawai USIM sendiri. Kaedah yang diambil dalam membangunkan ASP ini
memerlukan kedua-dua pihak iaitu USIM dan mampu saling bekerjasama sebagai satu pasukan. Pendekatan secara coaching dan handholding yang diambil oleh mampu bertujuan untuk membimbing pasukan kerja USIM untuk merancang dan membangunkan ala tuju dan program-program ICT USIM untuk 5 tahun yang akan datang. Pendekatan ini agak berbeza dengan kaedah-kaedah outsourcing yang mana orang luar yang merencana dan menentukan apa yang kita perlu buat. Pendekatan yang telah diambil ini akan menerapkan sense of ownership dan yang lebih penting, kita sendiri faham apa yang kita rancangkan dan bagaimana nak melaksanakannya. Saya berharap proses yang dilalui bersama pasukan perunding ICT mampu dan dipraktikkan dalam mana-mana pembangunan perancangan strategik yang lain. Pengalaman dan ilmu yang diperolehi diharap akan dapat meningkatkan pengetahuan dan kepakaran semua iaitu selaras dengan matlamat kerajaan untuk membina modal insan yang berkemahiran dan berpengetahuan. Tuan-tuan dan puan-puan, di samping kita meningkat kemahiran, kita juga seperti mana yang telah dinyatakan oleh Profesor Datuk Muhammad tadi, mengatakan kita perlu modal insan yang berkualiti, modal insan yang berpengetahuan. Oleh kerana modal insan yang berpengetahuan, berkualiti, maka kita akan lahir generasi-generasi yang mempunyai kreativiti yang tinggi. Tempat yang melahirkan kreativiti yang tinggi adalah di universiti. Kalau kita lihat anak-anak muda kita, kalau kita bagi sebuah tablet seperti mana yang kita gunakan hari ini, dia akan membuat macam-macam. Dan hari ini kalau kita lihat dalam sekitar seminggu yang lalu, kita lihat bagaimana laporan mengatakan 51 jabatan kerajaan telah hackers telah masuk. Sebenarnya apa yang berlaku ini adalah mereka ingin melihat bagaimana kita mempertahankan kita punya sistem pertahanan kita di dalam melaksanakan ICT, in terms of networks, in terms of resources yang lain. Sebenarnya itu cubaan saja. Saya menyatakan ini bahawa mampu telah meneliti, melihat kita dan dengan pasukan yang kita telah tubuhkan, iaitu task force yang terdiri daripada agensi-agensi yang high level dari segi security, ICT, cyber space security dan sebagainya. Nampaknya mereka belum berjaya untuk hack itu punya sistem kita. Ini menunjukkan bahawa orang di Malaysia tidak kurang handalnya, tidak kurang dari segi kreativiti bagaimana untuk mempertahan, memperkukuhkan sistem ICT kita, network kita. Dan hari ini saya amat yakin bahawa usaha-usaha untuk hacking sistem kita masih ada. Dan walaupun kita kata pada hari ini Menteri telah menyatakan bahawa mereka tidak berjaya, tetapi seperti mana yang kita kata, pelanduk dan jerat, dia tidak akan lupa lah. Yang lupa tu pelanduk. Kita ni adalah macam pelanduk lah. Kita have to get ready. So yang jerat tu dia akan ada sentiasa dekat situ. Jadi bagaimana kita harus melihat perkara ini. Dan saya melihat ini, apabila Profesor tadi mengatakan ada 36 sistem yang ada dibangunkan di sini. Jadi kita perlu melihat dari segi security-nya, so that kita tidak akan kenal dan kita tidak akan digodam oleh sesiapa. Dan dalam konteks ini, probably kalau kita belum ada sistem yang kukuh, dan saya juga menawarkan kepada Profesor dan Datuk yang ada di sini, supaya kita boleh bekerjasama dan mampu boleh bimbing supaya kita ada kita punya pertahanan sendiri. Kita ada Prisma, yang dipanggil Prisma, untuk melihat dari segi keselamatan network ICT kita. Jadi perkara seperti ini kita perlu mengambil perhatian. Sebab jiwa anak muda yang ada di universiti dan sebagainya, mereka mempunyai kemahiran dan ingin tahu apa yang akan berlaku. Kalau kita baca sejarah dari segi ICT, dari segi sistem, dan kalau kita Microsoft umpamanya, so seorang pelajar yang tidak lulus, tidak habis mengaji di Harvard University, akhirnya membina
satu empire ICT yang terbesar di dunia. Dan kita kena recognize itu merupakan kreativiti yang perlu kita buat. Dan insyaAllah di USIM juga saya rasa tidak kurang dari segi kreativiti. Sebab orang yang melaksanakan ini dia mempunyai kreativiti yang tinggi. Kalau tidak ada kreativiti, dia tidak akan ada inovasi. So inovasi bermula dengan creative thinking. So bagaimana kita nak mewujudkan creative thinking? Dan begitu juga kalau kita bercakap dari segi strategic thinking. So strategic thinking dia melihat dari segi kreatif tadi. Bagaimana kreatifnya kita untuk melihat masa depan. Bagaimana jalan yang kita akan lalui. Tapi kalau kita tidak ada creative thinking dan kita tidak ada strategic thinking, tidak akan tercapai apa yang kita nak. Sebab itu apa yang kita buat 5 tahun lagi ini mungkin pada masa akan datang dia akan tercapai. Ataupun dalam tempoh 1 atau 2 tahun lagi kita kena review balik sistem itu. Bagaimana melihat persekitaran yang telah berubah, banyak berubah. Dan persekitaran yang banyak berubah akan menentukan corak bagaimana untuk kita melaksanakan ICT dan kemajuan universiti itu sendiri. Dalam konteks ini, tadi saya telah menyatakan kepada Profesor Datuk Muhammad tadi, kalau ada lagi idea-idea baru daripada universiti dan nak bincang dengan mampu, insyaAllah saya bersetuju untuk membincang dan untuk melaksanakan. Di universiti banyak pakar-pakar, dia ada idea, dia buat research dan sebagainya. Tapi dari segi pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada jalan. Tapi kalau boleh bekerjasama dengan mampu, insyaAllah kita ambil kat sini, kita study dan kita collaborate dan kita boleh laksanakan. Mungkin dari segi sistem-sistem yang lain ataupun mungkin dari segi idea-idea yang lain yang boleh memperkukuhkan lagi apa yang dikatakan pengurusan pentadbiran negara kita. Because apa yang dibuat oleh mampu adalah merupakan sebuah agensi pusat yang melihat dari segi perkembangan ICT di dalam pentadbiran kerajaan dan juga membawa kemudahan-kemudahan ataupun pemodenan dalam pentadbiran awal. Mampu merupakan peneraju segala pentadbiran, memudahkan orang melaksanakan urusan yang kerajaan. Jadi sebagai peneraju, kita sentiasa kena kreatif, kita sentiasa kena inovatif, kita sentiasa kena melaksanakan benda baru dan kita merupakan teraju kepada pemodenan pentadbiran awal. Jadi oleh kerana itu saya secara terbuka menyatakan bahawa kita sanggup bekerjasama dengan mana-mana juga agensi yang boleh membawa kepada perubahan dan pemodenan dalam pentadbiran awal. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk makluman hadirin sekalian, Waseda University di Jepun telah melaksanakan penerapan terhadap pelaksanaan kerajaan elektronik di seluruh dunia. Elemen yang dinilai antaranya adalah kesediaan capaian internet melalui rangkaian jalur lebar, perkhidmatan online, penglibatan CIO dan penggunaan ICT yang optimal. Pada tahun 2011, penerapan kepada 50 buah negara menunjukkan tidak ada peningkatan dalam pelaksanaan kerajaan elektronik di Malaysia berbanding negara-negara lain yang melaksanakan inisiatif baru, antaranya ke arah Government 2.0 iaitu pengguna media sosial, Green ICT, Mobile Government, Open Government, One Stop Service, rangkaian broadband dan e-inclusion. Di dalam masa yang sama, mampu telah melaksanakan e-counter services and paperless government baseline study pada awal tahun 2011. Hasil kajian menunjukkan bahawa daripada 6,233 perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan, hanya 21% adalah secara online dan tahap penggunaannya pula adalah setakat 40% sahaja. Melihat kepada tren ini, saya menyarankan kepada USIM dan semua agensi kerajaan untuk bergerak secara proaktif dan agresif dalam menyediakan banyak perkhidmatan secara online untuk kemudahan dan keselesaan rakyat. Dan saya dengar tadi dah ada 36, jadi dah ada banyak dah cara-cara yang kita laksanakan secara online. Even e-nilai dah ada, kemudian pilihan raya pun
bukan pilihan raya besar, pilihan raya kecil dalam kampus pun dah ada online, dan ini merupakan satu yang boleh dibanggakan. Dan saya ingat kita elok ucap tahniah dan satu tepukan kepada di sini. Sebab ini sebenarnya apa yang saya katakan ini, ia adalah mampu dari segi memantapkan lagi penyampaian sistem online. Kalau tidak, kita masih lagi kena pergi turun satu persatu, kena hand holding dengan banyak agensi-agensi kerajaan untuk meyakinkan bahawa online services adalah satu perkhidmatan yang boleh cepat, yang tidak lagi antara muka antara satu dengan yang lain, dan akhirnya akan memantapkan sistem penyampaian kerajaan. Pada hari ini kalau kita tengok masih banyak lagi. Kalau kita baca dalam Straits Times, latest editor, sama ada dari segi Star, kemudian kalau dalam surat khabar yang lain pun Utusan Malaysia dan sebagainya, masih banyak lagi menyatakan ketidakpuashatian tentang servis yang disampaikan oleh pejabat-pejabat kerajaan, public service delivery. Jadi dalam keadaan ini, untuk memantapkan sistem penyampaian, kita tidak ada jalan lain melainkan kita melalui online. Tetapi ada juga bahawa ini apabila kita mengadakan mesyuarat dengan Yang Berhormat Senator Tan Sri Kos Sukun, dia menyatakan it is alright, by 2015 we should have 90% online services di counter. Tetapi dia kata kita jangan lupa, kita mesti ada juga at least 10% or maybe less, more than that service di counter service. Sebab dia kata di bahagian-bahagian di bandar-bandar ni normally no problem, you can access into internet dan buat payment dan sebagainya. Tapi masih ada lagi jurang di antara bandar dan luar bandar. Di luar bandar dia nak pakai internet yang agak berumur separuh abad, yang 5 series tu dia tak pandai lagi. Dia tak pandai pakai komputer. Kalau anak dia yang series 2 series tu dia pandai pakai komputer. Sebab dia belajar, dia learn in schools. Kan? Jadi 20 anak saya sebut 2 series je lah. Jadi kan sekarang ni dia ada 2 series, 3 series, 6 series. Yang 6 series tu kira baru lah patutnya. Tapi dari kita ni 6 series tu dah makin lama dah makin luar kan. Jadi so BMW ni series lah. Jadi dalam konteks itu dia kata kita patut menekankan counter service tu, so that yang series-series yang saya sebut tu, ada certain series tu dia anak able to menggunakan internet, komputer dan sebagainya. Tapi yang generasi yang tu series ni memang pakar. Kalau kita, sebab itu kita tengok kalau macam PTN, dia banyak bayar melalui online services. Jadi online service. Kemudian kalau kita tengok macam dia nak check sama ada dia dapat masuk universiti atau tidak, masa itu kita tengok boleh meningkat punya online services yang kita pantau. Jadi begitu juga bila kita nak bayar hasil pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri juga meningkat. Semuanya makin ramai menggunakan online services. Jadi itulah yang kita perlu latih dan supaya kita dapat melaksanakan itu dengan lebih baik. Jadi kita dalam konteks ini kita sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa apa yang dibuat oleh macam USIM ni memang satu yang meningkat ke depan, sudah jauh ke depan. Sebab di dalam kerajaan sendiri pun kita sekarang menggalakkan pegawai-pegawai kita panggil mesyuarat pun dalam online. Everything online. Kalau kita tengok minit mesyuarat kita pun sekarang kita dah sebar melalui online. Jadi semuanya itu dah menggunakan online. Kalau kita pergi mesyuarat macam yang diuruskan oleh Mampu, GT, everything is online. Kita tak bawa lagi dah kertas, kita bawa dah terbiasa, saya pun bawa macam ni lagi lah. Kalau tidak, yang bagi kita menyarah orang mampu baca pula macam ni tak jadilah. So that dia punya arah tuju itu dah jelas, dah akan nampak lagi. Dan sebab itu kita menggalakkan, dan ini sebagai satu yang baik. Usaha ini adalah selaras dengan aspirasi yang amat berhormat Perdana Menteri yang telah menggariskan arah tuju yang jelas
kepada negara dengan memperkenalkan 4 tunggak transformasi nasional yang telah menukar landscape sektor awam. Agenda transformasi ini dijangka akan melonjak Malaysia ke arah negara berpendapatan tinggi that is both inclusive and sustainable by 2020. Ini telah menempatkan ekspektasi yang tinggi kepada sektor awam. Sehubungan dengan itu, plan strategi ICT sektor awam telah dibangunkan dan merupakan satu plan yang komprehensif bagi memastikan inisiatif-inisiatif ICT yang dirancang oleh agensi kerajaan adalah sejajar dengan agenda transformasi kerajaan. Dan hari ini saya juga ingin menyatakan bahawa tadi dalam syarat pemudah, iaitu antara kerajaan dan private sector, dia ada satu jawatankuasa yang dipanggil pemudah untuk memudahkan membuat bisnes di Malaysia. Jadi jawatankuasa pemudah ini di-chair oleh KSN dan juga co-chair Tan Sri Yong Pokot. Jadi pendekatan kita akan melihat dari segi ICT dulu. Dan salah satu yang banyak komplain ialah dari segi PBT. Dan yang akan datang ini juga kita akan fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan ICT dan juga dengan PBT. Dan dalam konteks ini, saya nak relate apa yang pemudah nak buat dengan apa yang mampu telah buat. So dalam konteks ini, dia kata dia nak pergi pantau dan masuk di PBT. Dan mampu telah pun buat pertama kalinya, jurung kalinya, kita melaksanakan ISP ICT untuk seluruh PBT di Negeri Pahang serentak 11 ICT, 11 rancangan strategik ICT untuk Negeri Pahang dan satu untuk SUK, jadi bermakna 12. Dan dalam 12 ini kita akan dah buat serentak, dan insya-Allah saya dapat beritahu dengan Datuk Dr. Zahri, kita minta siap cepat dan kita nak lancar. Dan bila kita cakap dengan SUK Pahang, dia kata kita lancar, kalau nak lancar dengan ada dan PM pusat. So nampak kita punya line of thinking itu sama. So apa yang KPM nak, apa yang pemuda nak, bisnes nak, dan apa masyarakat nak. Jadi kita line sekali. So kita inline dengan thinking. Jadi inilah yang kita katakan bahawa mampu kena buat ke depan. Macam USIM juga, kalau USIM dia nak maju, dia kena ke depan. Dia tak boleh jadi nombor 2, dia tak boleh jadi nombor 3, dia tak boleh jadi nombor 4. Dia mesti jadi nombor 1. Jadi inilah dalam konteks. Saya cakap dekat itu je lah, nombor 4 tu. Tapi yang lain tu sendiri punya interpretation. So dalam konteks ICT kita akan buat. Jadi plan induk ini menekankan kepada penyediaan perkhidmatan citizen and business centric yang inovatif, efisien dan kualiti melalui penggunaan ICT yang optimum di setiap peringkat. Untuk makluman, di Negeri Sembilan pun kita dah siap ICT dan plan ICT untuk Negeri Sembilan. Dan yang ini dia melengkapkan 10 lah pasal UC duduk sini. Jadi 9 dah siap, yang ini 1 10 lah. Melalui program transformasi ekonomi, kerajaan telah menetapkan supaya pada akhir tahun 2015, perkhidmatan yang diberi oleh kerajaan secara online dan tahap penggunaan adalah sebanyak 90%. Indikator ini menjadi pengukuran dalam usaha sektor awam merealisasikan plan strategik sektor awam secara keseluruhan. Hadirin sekalian, kejayaan sesebuah organisasi ialah apabila setiap perkhidmatan dapat disampaikan dengan menepati kehendak dan citarasa pelanggan dan stakeholders untuk kekal budaya saing dan berada di hadapan. Sesebuah organisasi harus berani melaksanakan perubahan dan transformasi serta menguasai kemahiran baru. Saya percaya USIM telah merangka dan memperkenalkan program dan aktiviti yang berupaya mempunyai nilai tambah yang tinggi untuk berada di hadapan sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang berteraskan pendidikan Islam yang cemerlang, gemilang di peringkat global. Bagi menyokong hal tujuh ini, ISP USIM 2011-2015 telah menetapkan alat tujuh ICT yang diterjemahkan menerusi pernyataan
BC dan Misi ICT, 5 trust strategik, 19 inisiatif dan 102 program ICT. Penekanan tidak hanya diberi kepada infrastruktur ICT. Program-program ini tentunya akan menyokong trust business dan KPI USIM itu sendiri. Pemantauan pelaksanaan program-program ICT yang dinyatakan dalam ISP adalah penting dan kritikal bagi memastikan apa yang dirancang akan dilaksanakan dan mencapai KPI yang telah ditetapkan. Pemantauan perlu dilaksanakan secara aktif dari semasa ke semasa. Saya juga berharap agar pihak USIM dapat melaporkan secara berkala akan status dan perkembangan pelaksanaan ISP USIM kepada pihak mampu. Sudah kita tahu apa yang berlaku, sama ada yang kita telah rancang itu dapat dilaksanakan atau tidak. Dan kalau tidak dapat dilaksanakan, bagaimana kita boleh rectify dan bagaimana mampu boleh come in and to help USIM di mana yang boleh. Yang bahagia Datuk dan tuan-tuan dan perempuan, apa yang satu lagi yang perlu saya sebut di sini, kita perlulah bekerja sebagai satu pasukan yang besar dan kita tidak boleh lagi bekerja sebagai satu pasukan kecil ataupun in other words work in silos. So apa yang kita perlu mencari creative solution yang baik. Dan dalam anugerah inovasi Perdana Menteri yang baru lalu pada 31 Mei 2011, PM telah menganugerahkan inovasi Perdana Menteri kepada kerjasama polis dan tentera. Bagaimana kerjasama polis dan tentera ini boleh menjimatkan bilion of ringgit kerajaan Malaysia, di mana polis telah menggunakan kemudahan dari segi kawat dan sebagainya, latihan di tempat ATM. Kalau polis dulu dia nak pakai dia nak kena train lebih daripada 60,000, dia tidak ada tempat untuk membuat latihan. Kalau nak bina satu tempat latihan, it will cost about 300 million or 400 million. Jadi bayangkan kalau 60,000 nak latih, berapa banyak lagi tempat-tempat latihan yang perlu dibina. Tapi dengan kerjasama strategik antara polis dan tentera, dia menggunakan facilities yang telah ditetapkan, yang telah ada di ATM. Dengan hanya belanja 1 juta ringgit lebih pada masa ini, dia telah boleh mengeluarkan 1,600 pelatih pada bulan Julai. Jadi sebab itu ada lagi banyak benda-benda lain yang perlu kita buat. Jadi ini adalah pendekatan yang kita lihat dari segi Blue Ocean Strategy. Jadi dalam konteks ini, USIM janganlah bekerja sebagai persendirian, tetapi menggunalah pendekatan secara creative solution. Kalau tidak ada solusi di sini, mungkin ada solution di tempat lain. Dan kita boleh bekerja sama sebagai satu pasukan pentadbiran awam kerajaan Malaysia. Jadi dengan itu, akhir kata saya sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mohammad Muda, Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia serta semua warga USIM, terutamanya pasukan kerja ISP yang telah bertumpus lumus bagi menghasilkan ISP USIM bagi tahun 2011 dan 2015. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pasukan ICT daripada Mampu yang telah membantu USIM dalam menjayakan program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk di atas kesudian menyampaikan ucapan sebentar kali. Hadirin sekalian, seterusnya adalah pelancaran dokumen ISP USIM 2011-2015. Untuk itu dipersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mohammad Muda tampil ke hadapan untuk menyempurnakan majlis dengan disaksikan oleh yang berbahagia Datuk Muhammad Zabidi Zainal. Dipersilakan. Okay, together. Sekali.
Begitulah persembahan multimedia sebagai simbol pelancaran dokumen ISPU SIM 2011-2015. Hadirin sekalian, bagi melestari serta merealisasikan maksud majlis, sekali lagi dipersilakan untuk tampil ke hadapan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Zabidi Zainal untuk menyerahkan dokumen ISPU SIM 2011-2015 kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Yang Bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda bagi menyampaikan segi penghargaan kepada pasukan perunding ISP Mampu. Untuk itu dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Zahari Osman tampil ke hadapan. Pengurus projek ISP SIM dan juga mewakili pasukan jurusan perubahan dan governance. Seterusnya dipersilakan Puan Nur Azhar Mubi, wakil pasukan pengurusan ilmu. Berikutnya dipersilakan Puan Nuraini Abdul Manan, wakil pejabat pengurusan projek. Dan yang terakhir dipersilakan Cik Yusafialina Hamdan, wakil pasukan aplikasi pentadbiran. Hadirin sekalian, majlis pada petang ini diteruskan dengan penyampaian cukupkan kenangan. Untuk itu dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda untuk menyampaikan cukupkan hati kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Zabidi Zainal. Dipersilakan. Hadirin sekalian, untuk itu kita telah pun sampai ke penghujung majlis. Didoakan semoga usaha mundi pada hari ini mendapat redha Allah dan memberi manfaat kepada semua. Terima kasih diucapkan kerana telah menjayakan majlis kita pada hari ini. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. InsyaAllah di lain masa bersua lagi. Lebat rumbia di Sungai Kedah sayang senduduk di tepi muara. Penganan mulia terletak sudah. Samalah duduk menjamu selera. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan hadirin sekalian untuk menjamu juadah yang telah pun disediakan. Akhir kata, salam hormat, salam sejahtera dan mohon maaf jika silap bicara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.